Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakyat Malaysia. Khasnya anak-anak muda sekalian, terutama pengundi-pengundi 18 tahun yang akan mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Melaya Merdeka 1957, kemudian tahun 63 kita menjadi Malaysia, pembentukan bersama Sabah dan Sarawak. Melaya sebuah negara yang ketinggalan dalam bidang pembangunan selepas kemerdekaan di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman, kemudiannya Allahyarham Tun Abdul Razak. Mereka berusaha untuk mengangkat martabat Melaya dan Malaysia. Dan di zaman Tun Mahathir, Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu, Malaysia digelar sebagai tiger bagi ASEAN ini. Artinya negara ASEAN yang dianggap termaju selepas Singapura. Kita tahu bahawa ada kepincangan di sana dan di sini, tapi cara umumnya dapat dikawal. Rule of law berjalan. Zaman selepas kemerdekaan tahun 60-an, 70-an, buka lipatan sejarah, kita lihat ada bekas menteri besar masuk jail. Seorang pimpinan yang begitu hebat, Datuk Harun, didakwa di mahkamah dan akhirnya didapati salah dan merengkok dalam penjara. Walaupun ia disokong kuat oleh sebahagian besar orang Melayu, tetapi pimpinan pada waktu itu mengatakan rule of law, kedaulatan undang-undang. Peristiwa-peristiwa kedaulatan undang-undang yang berjalan di Melaya kemudian Malaysia menyebabkan negara ini dihormati. Sidang-sidang di peringkat antarabangsa. Perwakilan daripada Malaysia bila bercakap soal rule of law, selalunya mendapat tepukan gemuruh atau standing ovation. Kemudian selepas itu, bila dasar ekonomi baru berjalan, ada penyalahgunaan kuasa. Kekayaan dibina bukan lagi melalui usaha atau perniagaan yang betul, tetapi melalui corruption, melalui menaikkan harga projek tanpa mengikut undang-undang ataupun peraturan. Lahirnya orang-orang kaya yang mendadak, syarikat-syarikat RM2 mendapat projek-projek besar untuk mempertahankan pemerintah itu. Kita lihat kerajaan semakin hari bersifat kuku besi. Akta polis digunakan sepenuhnya. Di zaman kami dahulu tahun 90-an dan 2000 ke atas, sebarang bentuk majlis penerangan kadang-kalanya berakhir di lokap ataupun kemudiannya didakwa di mahkamah. Kita hadapi semua tekanan ini dengan kita turun ke jalan raya menuntut pilihan raya lebih bersih, dasar kerajaan yang lebih baik, daftar pengundi yang mesti dibersihkan. Akhirnya gelombang rakyat turun ke jalan raya, wujudnya bersih, sikit sebanyak. Perjuangan bersih itu ditunaikan oleh pemerintah. Kita bebas untuk berhimpun dengan hanya memberitahu pihak polis. Akta polis telah diganti dan sekarang kalau kita buat himpunan mana-mana, jaranglah
berakhir di mahkamah atau di dalam lokap. Artinya, rakyat kena bertindak membuat sesuatu. Wahai anak-anak muda sekalian, sekarang negara kita kembali lemah. Kembali ke alam rasuah dan penyelewengan. Anak-anak muda hendaklah memikirkan semula bagaimana nak selamatkan Malaysia pada masa yang akan datang. Sekarang kembali pincang. Parti-parti politik lebih mementingkan kedudukan mereka, bukan soal kedudukan rakyat. PAS menjadi parti lebay hanya bincang soal haram halal dalam perkara yang kecil, tapi tak peduli soal rasuah dan penyelewengan. Mereka menyokong siapa saja, asalkan mereka boleh mendapat kuasa dan mendapat jawatan-jawatan. Pendedahan Pandora Papers baru-baru ini, bagaimana triliun ringgit wang Malaysia dibawa keluar, nama-nama tersenarai. PAS tak kata apa-apa, UMNO tak kata apa, sedangkan ini wang negara ini. Oleh itu anak-anak muda, Bamak ni sudah 60 lebih dah, tak lama lagi sampai 7 siri. Kamu lama lagi nak hidup di Malaysia, buat sesuatu, selamatkan kepincangan di Malaysia ini. Malu kita kepada negara-negara barat yang berakhlak Islam. Saya sendiri malu. Lihat Chancellor Jerman Angela Merkel 14 tahun jadi pemimpin. Hidupnya begitu sederhana, berakhlak Islam, seperti yang diutarakan oleh Saidina Ali, oleh Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Khattab. Kehidupan itu diterjemahkan oleh pemerintah negara barat. Sebaliknya, mereka yang mengaku berjuang di atas nama Islam, ya, mereka kritik hal arak, saya setuju. Mereka perjuangkan 355, okey. Tapi tak peduli hal rasuah, penyelewengan, Pandora Papers. Mereka tak peduli. Sebab itulah dunia Islam hancur dan miskin. Sebab yang diperkayakan hanyalah pemimpin, bukan negara. Bila kita pergi ke kota London, kita naiklah bas 2 tingkat itu, kita nampak rumah Perdana Menteri nombor 10 Downing Street. Berapa dah Perdana Menteri duduk di situ? Buat sedikit renovation, dibentang di Parlimen, walaupun dalam bentuk 200,000 pound, dikritik dalam Parlimen. Di sini 30 juta, 40 juta, 150 juta, puak-puak pejuang Islam-Islamis diam. Lingkup negara kita. Akhirnya yang kaya, pemimpin politik, ahli-ahli perniagaan yang tidak ikut saluran perniagaan yang betul, negara tidak menjadi kaya. Ini berlaku di dunia Islam. Saya menyerulah anak-anak muda, tak kiralah Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, apa saja kaum di Malaysia. Negara ini perlu dipelihara, dipertahankan. Jangan kita ketinggalan akibat kepincangan yang berlaku sekarang ini. Saya kata tadi, kepincangan yang besar, sekurang-kurangnya muncul bersih. Bukan betul ke semua, tapi dapat membetulkan sedikit keadaan. Apa namakah gerak khayal mesti dibuat? Tak boleh kita melihat negara Malaysia ini jadi seperti sekarang. Kita lihat
Orang-orang yang didakwa yang didedahkan di mahkamah mempunyai harta pendapatan juta, seorang demi seorang dilepaskan. Dan sekarang terdedah lagi Pandora Papers ini. Berapa bilion mereka bawa keluar negara. Anak muda masih nak duduk diam. Wang negara kamu dicuri. Kamu tiada kerja. Perancangan ekonomi gagal. Indonesia dan Vietnam sedang membangun begitu hebat. Kamu nak mendiamkan diri, membiarkan orang-orang politik rakus berkuasa di Malaysia. Termasuklah pemimpin amanah dalil amanah. Tak guna kita berpolitik kalau tidak kembali kepada Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Jangan jadi seperti negara-negara orang Islam sekarang, yang kaya raja-raja mereka di Timur Tengah, menteri-menteri mereka, nak pertahankan negara sendiri, terpaksa panggil Amerika, panggil Britain, panggil Perancis, membuka pengkalan di negara mereka. Nak hadapi Israel jauh sekali. Bahkan satu demi satu negara orang Islam mengiktiraf Israel. Karena mereka ikut master mereka, yaitu Anglo-Amerika. Dan kebanyakan pemimpin negara Arab menjadikan Washington dan London itu dua kiblat mereka, kiblatain. Meninggalkan umat Islam Palestin yang menderita. Malaysia, negara yang boleh kita bangunkan. Anak-anak muda, fikir sesuatu bagaimana nak selamatkan Malaysia ini. Kalau perlu ke jalan raya, silakan. Buat sesuatu, jangan diam. Negara kita sedang menuju kepada lawlessness. Lihat apa yang berlaku di Melaka ini. Peristiwa yang sama, cara penyelesaian yang berlainan. Ini satu perkara yang membawa disaster kepada Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Lihatlah anak-anak muda yang bertindak di Thailand. Walaupun ada berbagai undang-undang, bila mereka merasakan perlu mereka turun ke jalan raya, mereka turun. Begitu juga kita lihat di UK, di Itali, di Perancis. Apa saja lambat vaksin, mereka turun. Tak setuju vaksin, mereka turun. Walau bagaimanapun saya tetap dengan pendirian yaitu jangan pergi kepada hala keganasan. Mengangkat senjata dan sebagainya itu tidak boleh dan tidak sesuai. Tapi turun untuk menuntut hak, menyelamatkan Malaysia itu perlu. Karena kita lihat pemerintah yang ada hari ini dan kemungkinan akan datang juga kita lihat hilang kewibawaan rule of law yang menyebabkan Malaya dan Malaysia dulunya terangkat begitu tinggi di peringkat antarabangsa. Bacalah laporan media-media asing, surat khabar asing, bagaimana kedudukan korup di Malaysia sekarang ini. Inilah. Jangan harap lagi parti Pak Lebay. Nyahkan parti Pak Lebay itu. Sebab mereka bukan berjuang di atas Islam rahmatan lil alamin. Mereka hanya dalam fiqh yang sempit, tidak peduli hal kepincangan seperti dipesan oleh Sayyidina Umar, seperti dipesan oleh Sayyidina Ali, seperti dipesan oleh Umar Abdul Aziz. Lebay-lebay PAS ni tak peduli itu semua. Yang penting dapat kuasa dengan apa cara sekalipun, bersekongkol dengan perasuah dan mereka yang merosakkan demokrasi tidak apa bagi mereka. Bina masa depan. Semua kaum kita boleh maju, kita boleh hebat, kita boleh menjadi bangsa yang berintegriti sekarang dan pada masa yang akan datang. Inilah pesanan Bang Man. Kita benalah masa depan yang lebih baik. Dan bila di akhir hayat saya nanti, entah bila Allah akan menjemputnya, saya akan melihat satu pembaharuan anak-anak muda
berlaku di Malaysia tidak lama lagi insya-Allah. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.